Bila sebut nilai tempat ni kita tak boleh tertukar lah. Okey, kita tak boleh tertukar. Kita kena ingat apa beza dia. Jadi lepas ni dah tak boleh tertukar dah. Bila cakap cerakin mengikut nilai tempat atau nyatakan nilai tempat, tempat tak boleh ditulis dalam angka. Ingat macam tu. Sebab tempat semuanya ditulis menggunakan huruf, ditulis dalam perkataan. Okey, macam cakap tadi lah dalam perkataan. Cikgu bagi 3 contoh. Putrajaya, Kajang, Bangi, itu semua ditulis dalam bentuk perkataan. Okey, jadi bila sebut nilai digit itu dia punya lawan dia lah dalam nombor, dalam angka. Okey. Okey. Jadi bila nak sebut cerakin nombor ni, okey, ini adalah contoh yang cikgu ambil dalam buku teks kamu lah. Okey, cikgu crop terus dari dalam buku teks, cikgu bawa ke dalam bentuk slide supaya kita lebih nampak jelas. Dalam buku teks tu dia terlalu banyak. Okey, jadi untuk cerakin nombor, sebelum kita nak cerakinkan nombor tu, kita mesti tahu dulu nombor tu apa nilai tempat dia, apa nilai digit dia. Okey, kalau kita tak tahu apa nilai tempat, apa nilai digit dia, kita tak boleh cerakinkan dia. Okey, jadi kita tengok untuk yang ini. Dalam buku teks dia tulis jumlah murid adalah 2,708,211. Jadi nombor tu cikgu keluarkan balik dalam bentuk jadual yang mana nampak depan kamu ni. Okey. Jadi nombor tu mesti diletakkan dalam setiap satu kotak ni hanya ada satu nombor. Okey. Jadi nombor yang paling belakang dia adalah sah dan nilai digit dia adalah 1. Okey. Ini belakang dia bila sah dia mesti 1 saja nombor dia. Nilai digit kedua, 10. Bila 10, dia mesti melibatkan 2 nombor atau 2 digit. Okey, bila sebut dia nilai tempat dia adalah ratus, okey, dia mesti melibatkan 3 nombor atau 3 digit. 1000, dia ada 4. Okey, bila puluh ribu, sepatutnya dia ada 5. Dia sepatutnya ada 5 nombor. Tetapi sekiranya nombor yang diberikan atau nombor yang berada di nilai tempat itu adalah nombor sifar, jadi kita tak perlu tulis sifar ni sampai ni dekat sifar yang bawah ni, kita tak perlu tulis dia sampai 5 kali sebab nilai dia tetap sama sifar. Bila sifar walaupun dia duduk di mana-mana nilai tempat, dia duduk di ratus ribu sekalipun, kita tak perlu tulis dia sampai 5 nombor. Cukup satu nombor sebab walaupun 5 nombor, 10 nombor, 100 nombor sifar pun nilai dia tetap sama sifar. Tapi kalau 8, okey, kalau 8 ni 8,000, jangan tulis 8 sahaja sebab 8 sahaja dia bermaksud sah. Dia mesti ada sifar di belakang barulah nilai dia bersamaan dengan 8,000. Okey? Tapi kalau sifar cukup tulis 1 sahaja. Okey, macam ni 7. Bila 7 apa? Ratus ribu. Jadi mesti ada 6 nombor. 7 1 dan ada 5 sifar di belakang. Barulah nilai digit dia bagi 7 ni adalah kita tahu 700,000. Okey, sama dengan juta kalau 2. Bila juta bermaksud dia mesti ada 6 sifar di belakang nombor tu. Barulah nilai digit dia tu bersamaan dengan 2 juta. Anda kata kita tulis 2 juta tapi dekat sini okey, kita tak cukup 1 sifar. Dia hanya akan jadi nilai dia 200,000. Tak sama dengan nilai tempat yang sepatutnya adalah juta. Okay, jadi nilai tempat dengan nilai digit ni kena tengok betul-betul lah. Kena tengok betul-betul. Kalau puluh, dia mesti ada berapa sifar di belakang nombor. Kalau ratus, dia mesti ada berapa sifar di belakang nombor. Kalau ribu, dia mesti ada berapa sifar di belakang nombor. 10,000, berapa sifar. Okay. Kalau sah, dia memang nombor dia seorang sahaja. Okay, kalau sah memang nombor dia seorang je. Dia tak ada sifar di belakang. Kalau puluh, dia mesti ada 1 sifar. Kalau ratus, dia mesti ada 2 sifar di belakang untuk nilai digit. Kalau ribu, dia mesti ada 3 sifar. Okey, 4 nombor, 3 sifar di belakang. So ini boleh tengok dalam buku teks. Okey, sebab dalam buku teks pun ada. Okey, bila kita dah tahu nilai tempat dan nilai digit, barulah kita boleh teruskan untuk cerakin nombor. Okey, bila kita dah tahu, barulah kita tahu macam mana cara kita nak cerakin nombor. Okey, sebelum tu, apa itu yang dimaksudkan sebagai cerakin? Cuba tulis jawapan kamu dekat bahagian chat. Aku nak tengok sikit. Selain cerakin ni apa kamu faham? Dalam perkataan yang lebih mudah selain cerakin ni. Kita nak buat apa dengan nombor ni sebenarnya? Cikgu nak tengok berapa orang jawab dekat bahagian chat. Tak tepat tak apa, tak ada masalah. Cuba, at least kamu mencuba
Kamu boleh tahu, oh ini jawapan dia tak tepat. Mana jawapan yang lebih tepat? Dekat bahagian chat kosong lagi ni, masih tak ada respon. Selain cerakin, apa lagi perkataan sesuai yang untuk kamu faham kita nak buat apa sebenarnya? Sebelum cikgu teruskan, kamu kena faham dulu. Kamu dengar cerakin. Tapi cerakin tu apa? Bunda bukan, dia bukan kepada bunda. Bunda ni lain punya cerita. Bunda ni kita nak genapkan nombor. Pisahkan kod, Rashila cakap. Boleh diterima, kita nak pisahkan nombor tu ikut nilai tempat, kita nak pisahkan nombor tu ikut nilai digit. Okey, betul? Lagi selain pisah, apa lagi? Dia ada beberapa perkataan lagi yang boleh kita faham cerakin ni apa. Kamu cerakin ni macam pelik sikit perkataan dia, tapi kita ada perkataan yang lebih mudah. Kita nak pisahkan dia. Pisah ikut nilai digit. Pisah ikut nilai tempat. Selain pisah, ada lagi yang nak cuba? Afiq, tak nak cuba? Akil? Memecahkan. Pecah. Okey, boleh? Boleh diterima? Kita nak pecahkan dia ikut nilai tempat. Kita nak pecahkan dia ikut nilai digit. Okey? Pisah, pecah boleh terima lagi? Tak ada masalah. Betul? Cikgu akan cakap benda tu betul. Tak tepat, cikgu akan cakap benda tu tak tepat. Lagi ramai kita dah ni, ada 23 orang tolak cikgu 3, ada 20 orang. Baru 2 orang yang jawab, 18 orang lagi tak nak cuba. Tak ada dah, tak ada orang nak cuba dah. Satu lagi. Cikgu dapat satu lagi, kita teruskan. Gabung? Tak, kita tak nak gabung sekarang ni. Sekarang ni nombor ni dia dah bergabung Alia. Okay, sekarang ni kita nak cerakin. Macam tadi Rashilah cakap kita nak pisah. Umar cakap kita nak pecah. Selain pisah, pecah, apa lagi benda yang boleh kita cakap berkaitan dengan cerakin ni? Kalau gabung, nombor dia memang dah gabung. Sekarang ni kita nak cerakin, nak pisah, nak pecah. Tapi ada satu lagi perkataan. Nak apa? Satu lagi. Okay, Iris, cerai. Boleh terima. Kita nak ceraikan nombor tu. Kita nak pisah-pisahkan nombor tu. Kita nak pecah-pecahkan nombor tu mengikut dua. Satu, kita nak cerai, kita nak pisah, kita nak apa satu lagi? Cerai, pisah dengan pecah. Nombor tu, satu kita nak ikut nilai tempat, satu lagi kita nak ikut nilai digit. So, betul lah tu. Selain cerakin, kita ada pisah, kita ada cerai, kita ada pecah. Okey, jadi untuk nilai tempat, okey, kita dah kenal dia punya nombor-nombor nilai tempat ni. Okey, kita dah tahu nilai tempat dia apa, kita dah tahu nilai digit dia apa. Okey, bila kita nak cerakin mengikut nilai tempat, seperti mana cikgu cakap tadi, bila sebut nilai tempat, okey, dia mesti ditulis dalam bentuk perkataan. Mana? Okey. Jadi dekat sini, 2 ni kita kekalkan dia dalam angka sebab ini adalah dia punya nombor lah. Okey. Tapi dia punya nilai tempat kita mesti tulis juta. Bila cerakin, kita mesti ada lambang tambah nombor seterusnya. Tambah nombor seterusnya. Okey. Tambah lagi nombor seterusnya. Tetapi bila nilai tempat, mesti diingat macam mana cikgu sebut awal-awal tadi, dia mesti ditulis atau dia punya nilai tempat ni mesti ditulis dalam perkataan. Nombor yang di depan ni tak apa. Nombor yang di depan ni biarkan saja dalam bentuk angka. Dia lebih kepada alamat rumah kan. Nombor 6. Jalan apa? Dia macam tu. So, kita beritahu nombor tu bagi 2. Okay, bagi nombor 2. Dia adalah juta. Bila 7, dia adalah ratus. Tapi bila sebut cerakin, pisah, cerai, pecah, okey, dia mesti ada nombor yang besar di depan, nombor asal dia ada sama dengan, ada nilai tempat setiap nombor bermula dari depan dan ada tambah. Bermaksud kita tambahkan 2 juta, kita tambahkan 700,000, kita tambahkan 10,000, kita tambahkan 8,000 sampai kita tambah satu sah, dia akan jadi 2,708,211. Okey, ini untuk nilai tempat. Okey. Kalau nilai digit, mesti hanya ada angka. Mesti hanya ada nombor sahaja. Okey, mesti ada angka dan nombor saja. Dia tak boleh ada langsung perkataan. Macam cikgu cakap tadi,
2 juta. Bermaksud juta kita tahu ada 6 sifar di belakang. 700,000. 700,000 kita ada 5 sifar di belakang. 8,000. 8 kita ada 3 sifar di belakang. 200. 2 ada 2 sifar di belakang. 10 ada 1 dan sifar tambah 1. Okey. Sama juga. Dia mesti ada nombor yang asal dia. Okey. Kita ada lambang sama dengan, dan setiap nilai digit ni mesti digabungkan menggunakan tambah. Tak boleh guna koma, tak boleh guna kurungan, tak boleh guna tolak, tak boleh guna darab, tak boleh guna bahagi. Bila cerakin, dia hanya melibatkan operasi tambah sahaja. Okey, dia gunakan operasi tambah sahaja. Okey, dia tak akan melibatkan operasi yang lain. Okey. Seterusnya, ini tadi. Okey. Okey, ini satu lagi. Sekejap, yang lain boleh dengar dengan jelas tak? Cuba buka dulu mic. Boleh, jelas. Jadi yang mana lag tak dengar jelas tu, cuba check balik internet kamu. Okey, sebab cikgu kat sini cikgu rasa semua okey, yang lain boleh dengar dengan jelas. Cuba check balik internet atau cuba kamu keluar masuk balik. Okey. Okey, off balik mic. Okey. Jadi ini baru kita nak masuk bunda. Macam tadi ada kawan kamu jawab cerakin tu bunda. Cerakin. Bunda. Okey. Apa itu bunda nombor? Bagi dulu jawapan, cikgu nak tengok. Cikgu dah cakap dah tadi bunda nombor tu apa. Mungkin ada yang tak dengar, mungkin ada yang dengar. Apa tu sebenarnya kita bunda nombor ni, kita nak buat apa? Cuba tulis dekat kawasan chat tu. Apa tu bunda nombor? Yang mana yang tak dengar, tak jelas ke apa tu, cuba check balik kamu punya line internet. Apa tu bunda nombor? Tadi yang nak cuba jawab. Ramai ni kita ada ni, ada 19 orang ni. Tak ada yang nak cuba? Cuba je lah. Tulis je dekat chat tu. Cikgu tengok kalau betul-betul, kalau tak betul cikgu betulkan. Apa tu bunda nombor? Sebelum cikgu pergi, benda ni tiap-tiap tahun kita jumpa. Dari tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Dah 5 tahun kita jumpa perkataan bunda ni. Tapi kalau setakat kita tahu bunda, kita tak faham bunda tu sebenarnya apa, tak boleh juga. Baik, cikgu nak tengok ada jawapan dulu, baru cikgu teruskan. Kalau tak ada jawapan, kita tunggu dah kat sini sampai pukul 10. Sampai pukul 10 tak ada jawapan juga, tak ada orang cuba nak jawab, sampai pukul 11 lah kat sini. Cikgu nak tengok ada orang cuba jawab. Jangan cikgu je terang, kamu tak tahu apa nanti. Cuba dulu jawab. Jadi pilihan kamu tu betul atau tidak, jawapan kamu tu betul atau tidak, kita boleh tengoklah benda tu. Pak Iris ke, Akil ke, Danisha ke. Jangan sampai cikgu panggil nama seorang-seorang supaya semua bagi jawapan. Bunda, apa tu bunda? Dalam buku teks tak ada. Dia dalam ikut kefahaman kamu. Cuba je. Salah tak apa, tak ada masalah pun. Baik, satu jawapan pun tak apa. Betul ke salah ke tak apa. Cukup satu cubaan jawapan. Kalau tepat, baguslah. Kalau tak tepat, cikgu akan beritahu lah bunda tak apa. Tapi sebelum cikgu beritahu apa tu bunda nombor, cikgu nak kamu, apa yang kamu rasa bunda nombor ni apa? Kalau tak ada orang jawab, cikgu panggil nama. Nak selamat, seorang je bagi jawapan. Akil, apa dia Akil? Cuba tulis, apa jawapan dia? Angkat tangan. Akil, cikgu nak Akil jawab. Cikgu nak Akil jawab. Tulis je dekat chat tu, apa kamu rasa pasal bunda? Kalau tak, kita stop sampai sini je. Tak apa, habis belajar ini. Tulis je dekat chat tu Akil.
Siapa suruh tutup kamera Akil? On balik kamera, cikgu nak tengok jawapan. Okey Umar, besarkan nombor dan kecilkan nombor. Okey. Bunda ni dia bukan nak tukar nombor ke apa. Okey. Sebenarnya bunda ni nasib baik Umar ada, nasib baik Batrisha ada. Tapi cerai nombor dia cerakin. Okey, bunda ni kita nak genapkan sesuatu nombor tu mengikut nilai tempat tertentu. Bermaksud nombor tu kita nak genapkan dia. Bila genap ni dia ada dua lah. Genap dan ganjil. Genap ni semua nombor yang boleh dibahagi dengan dua tanpa baki. Okay, kalau nombor ganjil ni, nombor yang kita akan bahagi dengan dua tapi ada baki. Okay, jadi kalau orang tanya bunda tu apa? Okay, kita nak genapkan nombor ikut nilai tempat tertentu. Macam Nabil jawab, bunda ialah boleh digunakan secara soalan ni macam juta yang terdekat. Okay, betul lah. Tapi bunda tu, dia lebih kepada kita nak genapkan nombor ikut juta terdekat, ikut ribu terdekat, ikut puluh ribu terdekat. Okay, itu yang dimasukkan dengan bunda nombor. Okay. Cara nak bunda nombor, benda ni cikgu dah pernah bagi tahu tahun lepas, awal-awal tahun, tapi sebab kita lama sangat tak sekolah, cikgu tahu benda ni kadang hilang macam tu je. Dia ada beberapa syarat, dia ada beberapa langkah. Okay. Yang pertama, kita mesti garis nilai tempat. Ni cikgu bagi tahu je dulu. Next slide nanti, kamu akan nampak garis macam mana, tengok macam mana, bulat macam mana, mana nombor yang kita nak tambah satu, mana nombor yang kita nak tambah sifar. Okay. Pertama, mesti garis nilai tempat yang diberi. Ini step ni kena, kecuali kamu dah boleh nampak jelas. Oh, sebelah ni nombor ni dia akan jadi macam ni. Sebelah ni nombor ni dia akan jadi macam ni. Tapi kalau tak dapat tengok dengan jelas, ikut langkah-langkah ni. Okay. Garis nilai nombor yang diminta. Contoh dia cakap, bunda kepada puluh terdekat. Jadi cari nombor apa yang berada di nilai tempat puluh. Bunda nombor mengikut ratus ribu terdekat. Garis nombor yang berada di nilai tempat ratus ribu. Mesti berdasarkan soalan. Sebab tu maksud dia garis nilai tempat yang diminta. Okay, apa soalan nak, itu yang kita kena garis nilai tempat dia. Okay, lepas tu tengok nombor yang berada di sebelah kanan. Atau tengok nombor yang berada di belakang. Okay, belakang nombor yang kita garis tadi. Belah kanan nombor yang kita garis tadi. Kalau nombor di belakang tu adalah nombor sifar 1, 2, 3, 4, kita kena tambah sifar dekat nombor yang kita gariskan awal-awal tadi. Ini cikgu beritahu dulu. Lepas ni kita tengok apa yang dimasukkan dengan tambah sifar, apa yang dimasukkan dengan tambah 1. Kalau nombor yang sebelah kanan tu ada 5, 6, 7, 8, 9, kita kena tambah 1 pada nombor yang bergaris. Okay. Lepas tu semua nombor yang berada di sebelah kiri atau nombor yang berada di depan nombor yang bergaris dia akan kekal sama. Maksud nombor dia tu tak akan berubah. Kalau nombor di depan nombor bergaris tu 2, tetap akan 2. Tapi semua nombor yang ada di sebelah kanan, di sebelah belakang nombor yang bergaris tadi tu dia akan bertukar jadi sifar. Itu yang dimaksudkan kita genapkan nombor. Okey, macam mana? Macam ni. Ini biasa soalan yang diberi. Okey. Okey, bundakan 2,457,612 kepada ribu terdekat. Bermaksud sekarang ni dia nak kepada ribu terdekat. Okey, kita tulis dulu nombor dia. Okey, 2457612. Bila dia cakap bunda kepada ribu terdekat, okey, kita mesti gariskan di nilai tempat ribu. Okey, cikgu nak tengok jawapan kamu sekarang. Nombor apa yang berada di nilai tempat ribu? Tunjuk dekat cek. Cikgu nak tengok betul ke tak nombor kamu tengok yang ada dekat nilai tempat ribu. Nombor apa yang berada di nilai tempat ribu? Semua orang mesti jawab. Okey, Umar dah jawab. Iris, Rashilah. Cikgu nak nombor apa yang berada di nilai tempat ribu je dulu. Cikgu tak nak jawapan dia lagi. Supaya kita faham satu-satu. Okey. Nombor apa? Dia hanya satu nombor je Alia. Dia bukan nak 7,000. Kita tak nak nilai digit. Cikgu nak nombor apa yang berada nilai tempat ribu. Okey. Okey. So ramai yang jawab 7. Bermaksud kita gariskan nombor 7 tu. Okey. Macam yang cikgu cakap mula-mula tadi. Pertama kita garis. Kedua kita tengok nombor yang di belakang. Tengok nombor sebelah kanan. Okey. Tengok nombor sebelah kanan. Nombor sebelah kanan sekarang ni adalah nombor 6. Bila nombor dia nombor 4, nombor 5, 6, 7, 8, 9,
Bila nombor yang di sebelah kanan bukan nombor bergaris. Kena ingat betul-betul. Biasanya kamu tertukar nombor bergaris dengan nombor yang kita tengok sebelah kanan. Bila nombor sebelah kanan yang cikgu bulatkan tu adalah nombor 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Kita kena tambah 1 pada nombor yang bergaris. Ini kebanyakan yang kamu tersalah ni. Kamu tengok nombor belakang tapi kamu tengok nombor yang bergaris 7. Kamu cakap tambah 1. Sedangkan kamu kena tengok belakang, nombor yang sebelah kanan nombor bergaris tu nombor apa. Jadi sini sekarang ni dekat depan kamu ni nombor dia adalah nombor 6. Jadi kamu kena tambah 1 pada nombor yang bergaris. Okey. Jadi bila tambah 1, 7 tu dia akan jadi Bila tambah 1, 7 tu dia akan jadi 8. Okay, sebab 7 tambah 1, 8. Semua nombor yang di sebelah kiri, semua nombor yang di depan dia akan kekal sama. Sama seperti mana di atas. Tetapi nombor yang ada di belakang nombor bergaris tadi yang lepas kita tambah ni, semua nombor di belakang ni, kalau ada 3 nombor di belakang ni, bermaksud kita kena tukar ketiga-tiga nombor ni menjadi sifar. Ini yang dimasukkan sebagai bunda nombor. Dari satu nombor, kita genapkan dia kepada nilai tempat yang diminta. Ini satu contoh. Kita tengok satu lagi contoh. Ingat semua nombor kekal, semua nombor belah kiri kekal, semua nombor di belah semua nombor di belah kanan jadi sifar. Semua nombor di sebelah kanan. Sekejap. Silap kat situ. Semua nombor di sebelah kanan atau sebelah belakang tu dia akan jadi sifar. Jadi semua nombor belah kanan tu akan jadi sifar. Kita tengok satu lagi contoh. Kita guna nombor yang sama tetapi kali ini kita nak bundakan dia kepada ratus terdekat. Jadi nombor apa, digit apa, angka apa yang berada di nilai tempat ratus. Cuba tulis dekat chat. Pantas, Rashilah, Putra, Nabil, Damia, lagi-lagi yang lain. Amar, Iris, Ifan, Umar, Aish. Bagus. Jadi kita kena buat apa dekat nombor 6 tu? Kita mesti gariskan dia dulu. Gariskan nombor 6. Gariskan nombor 6. Lepas tu kita tengok nombor di belakang dia. Tengok nombor sebelah kanan. Sekarang ni nombor di sebelah kanan dia adalah nombor 1. Bila nombor 1, kita perlu tambah sifar pada nombor yang bergaris. Maksud tambah sifar pada nombor yang bergaris ni adalah kita tak perlu ubah apa-apalah nombor yang bergaris tu. Tapi kita nak senang, nak kenal tambah sifar tambah 1. Jadi 6 kita tambah sifar. Jadi dia akan kekal 6. Dia akan kekal 6. Nombor yang berada di hadapan, semua nombor di belah kiri atau nombor di hadapan dia akan kekal sama. 7, 5, 4, 2. Semua nombor yang di belakang di belah kanan, nombor bergaris semua akan jadi sifar. Jadi 22,457,612 kita bundakan dia kepada ratus terdekat. Kita jadi 2,457,600. Bagi yang kurang faham tak apa, nanti rakaman ni kamu boleh tengok balik. Kamu tengok balik, kamu cuba dengan nombor-nombor yang lain. Ikut step. Yang penting bila kamu tak boleh nak terus detect, kamu terus tak boleh nak terus kesan nombor tu akan jadi nombor apa, ikut langkah yang diberikan. Garis, tengok sebelah, bulatkan nombor di sebelah, tengok nombor sebelah tu termasuk dalam kumpulan mana, kumpulan tambah sifar ke, kumpulan tambah 1, baru lepas tu kita selesaikan dia di bawah. Sekarang ni cikgu nak 2 jawapan dari kamu. Sila jawab di bahagian chat. 1, bundakan nombor di atas tu kepada puluh terdekat. 1 lagi bundakan nombor di atas tu kepada ratus ribu terdekat. So kamu tulis jawapan dekat chat kamu. 1 apa jawapan, 2 apa jawapan. Cikgu nak tengok siapa yang tak jawab ni. Mulakan jawab di bahagian chat. Buat 1 apa, 2 apa. Jawab kedua-dua nombor terus.
Macam Iris buat tu. Satu, apa jawapan dia. Lepas tu dua, apa jawapan dia. Baru berapa orang yang jawab. Baru 1, 2, 3 orang. Okey, soalan nombor 1 ramai yang betul. Nombor 2. Nombor 2 tengok betul-betul. Rashilah, ratus ribu. Ratus ribu. Mana nombor ratus ribu? Okey, Alia Yasmin. Betul nombor 2 tu. Lagi yang lain? Okey, Umar, bagus. Pastikan nilai tempat tu nilai tempat yang betul. Okey, Putera Nabil, bagus. Aisyafi, tengok nombor tu 4, sebelah dia 5. Kenapa masih kekal 4? Okey, Iris Sofia, betul. Alia Raihana, jawab soalan nombor 1. Okey, betul. Aisyah Umaira, soalan nombor 2, betul. Okey, cepat. Seminit lagi cikgu bagi. 9.40, kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, yang mana baru masuk, yang mana baru join, boleh tengok balik nanti rakaman awal-awal nanti, awal-awal kelas nanti. Kita hanya ada 21 orang ni. Nanti dulu, homework tu nanti dulu. Kita tak habis lagi belajar. Sabar. Bunda ni kamu cari dalam tahun 5 banyak. Kalau kamu ada buku tahun 5 tu, buku tahun lepas apa? Buku apa tahun lepas kita pakai Master ke apa? Tengok dalam buku tahun 5. Dia banyak soalan tentang bunda. Bila tahun 6 ni dia tak banyak. Dia dah lebih kepada juta dah, pecahan juta. Okey. Jadi kita nak tengok apa slide seterusnya. Okey lah tu. Banyak jawapan yang dah betul. Okey, tapi ada beberapa jawapan lagi yang salah. Tengok balik penerangan cikgu sebelum ni. Okey, so kita akan rehat selama 5 minit terlalu panjang. Ubah dekat situ, kita rehat 2 minit. Pergi dulu nak minum air masak ke, basuh muka ke, nak pergi tandas. Okey. Pukul 9.43 kita akan masuk balik. Okey, pergi dulu. Apa? Siapa yang dia abang? Siapa yang bawa? Siapa nak pergi tandas ke, nak minum air ke, nak basuh muka ke. Okay, so sambil kita rehat, kalau ada yang masih ada depan komputer tu, boleh. Saya dari Pasti Kawasan Mesut ingin memohon sumbangan doa untuk duha memantauan ni. muslimin dan muslimat sebanyak 10 ke 7 9 lebih ni baca doa duha ni. Allahumma inna duha duhauka. Siapa yang main-main dekat chat tu jaga remove nanti dari kelas. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu
بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu Tuhanmu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika Jadi jangan tukar. Dia nak masuk bila-bila. Kalau macam dalam seminggu 2 minggu dia tengok tak ada benda yang disediakan, baru saya lepas. keindahan, kekuatanmu, kekuasaanmu, Dia ekspor apa tu dah. Sebab dia macam bosan mungkin yang masa sama dia. Tapi betul dia tak ngaku lah dia buka, tapi yang dia cakap tu okey dah stop main dekat tu. Chat tu. Cikgu suruh pergi tandas minum air main kat chat pula remove dari kelas ni tak boleh masuk terus. Okey, sedia dah? Semua dah ada kat depan komputer, depan phone masing-masing. Okey, good. Okey, kita sambung Sikit je lagi. Okey, tak banyak dah. Okey. Boleh dengar? Boleh dengar dengan jelas Boleh. Okay, good. Okay. Jadi seterusnya benda yang kita nak tengok hari ni adalah kita nak tulis perpuluhan juta dan pecahan juta dalam perkataan. Okay, cikgu fokus kepada perpuluhan juta sebab pecahan juta biasanya tak ramai yang lakukan kesilapan. Tapi bila nombor perpuluhan, ramai yang tak boleh baca nombor tu dengan nombor yang betul. Okay, ramai yang tak boleh baca nombor tu, tak boleh tulis. Dia kena ingat, bila dalam perkataan ni, benda yang kita tulis, itulah juga yang kita sebut. Okay, jadi untuk nombor di depan ni, okay, dia tak ada banyak masalah sebab nombor dia 111. Kita boleh nampak terus dia sifar. Lepas tu titik perpuluhan, bila perpuluhan dia mesti ada titik perpuluhan. Itu nombor dia, perpuluhan. Perpuluhan, sifar, 3 juta. Okay, baca nombor 11. Sifar, perpuluhan, sifar, 3 juta. Kena sebut juta juga sebab ini adalah tajuk dia pecahan dan perpuluhan juta. Okay, nombor macam ni, cikgu rasa tak ramai akan buat kesilapan. Okay, nombor ini yang cikgu risau. Okay, sebab akan ada yang baca macam ni. Sifar perpuluhan 16 juta. Akan ada yang baca macam tu, akan ada tulis macam tu. Sifar perpuluhan 16 juta. Tolong bagi perhatian betul-betul. Ini kesilapan ni nampak kecil. Tapi boleh efek kamu punya markah tau kalau kamu exam. Akan ada yang baca sifar perpuluhan 16 juta. Okay. Untuk nombor yang macam ni, nombor perpuluhan, nombor yang sebelum titik perpuluhan kita baca dia macam nombor biasa. Tetapi bila dia berada di belakang perpuluhan, kita mesti baca nombor itu 1, 1. Okay, Aisyafi dah jawab. Okay, jawapan tu. Okay, kita tengok dulu. Okay, kita tengok dulu. Sifar
perpuluhan 1. Jangan ambil 16. Dia mesti ambil satu nombor selepas titik perpuluhan. 1, 6 juta. Okay, ini adalah cara nak sebut dan cara nak tulis nombor dengan betul. Okay, sifar perpuluhan 16 juta. Jangan bagi jawapan, jangan sebut nombor ni sebagai sifar perpuluhan 16 juta. Okay, boleh faham Okay. Tulis jawapan kamu dekat chat untuk nombor ni. Apa sebutan untuk nombor ni? Apa nombor ni dalam bentuk perkataan? Macam mana cikgu nak tengok? Ada tak yang bagi jawapan selain daripada jawapan yang sebenar? Okey, gunakan ruangan chat. Tulis kamu punya jawapan. Tak banyak dah. Dalam 5 minit je lagi kelas kita ni. Okey, so setakat ni jawapan dia betul. Sifat berpuluhan 31 juta. Tulis dekat chat tu Danisha. Okey. Kebanyakannya bagi jawapan yang tepat lah. Okey, sebab cikgu dah beritahu selepas nombor perpuluhan mesti disebut satu-satu sifar perpuluhan 31 juta. Okey. Kalau nombor ni pula. Sebelum cikgu beritahu jawapan yang betul. Kalau nombor ni pula macam mana kita nak sebut dia? Macam mana kita nak buat dia dalam perkataan? Right, tulis jawapan kamu di bahagian chat. Sebab bila chat ni nanti cikgu boleh download apa jawapan kamu. Kalau setakat kamu jawab guna mic ni nanti tak nampak apa jawapan kamu buat. Apa nombor ni? Apa sebutan nombor ni? Macam mana nak tulis nombor ni dalam perkataan? Apa ada kod-kod tu Rashila? Yakinlah dengan jawapan. Tepat tak tepat tu nombor 2. Ni yang kat depan ni Alia Yasmin dah bertukar banyak dah ni. Apa masih sifar bulan 31 juta? Syafi tengok betul-betul nombor tu. Kenapa jadi 73 juta pula? Alia Raihana 13.72 juta. Okey, tengok dulu, kita tengok nanti jawapan dia. 1372 juta. Ada 2-3 orang yang buat jawapan tu. Okey. Fokus balik dekat kamu punya skrin. Okey, cikgu kira sampai 10 untuk semua tulis jawapan dia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, fokus dekat kamu punya skrin balik. Okey, seperti mana cikgu cakap sebelum ni, semua nombor sebelum titik perpuluhan kita mesti baca dia seperti nombor biasa. Selepas titik perpuluhan kita mesti baca nombor dia satu-satu. Maksud semua di depan titik baca sekaligus. Nombor tu adalah nombor 13. Kalau ratus pun baca semua terus. Macam kita baca nombor biasa. Selepas sahaja titik perpuluhan, nombor tu kena baca satu-satu. Kita tak boleh sebut 13.72 juta. Salah. Kita tak boleh sebut 13.72 juta. Salah. Kita kena sebut 13 perpuluhan, selepas titik perpuluhan baca satu-satu. 13.72 juta. Okey Danisha, bukan 13.72 juta. Nombor yang di depan, nombor yang bahagian depan sebelum titik perpuluhan kita mesti baca seluruh dia. 13, 10, 16. Okay, jangan baca satu-satu. Tetapi selepas titik kita mesti baca dia satu-satu. Perpuluhan 7, 2 juta. So nanti dalam soalan latihan nanti ada. Kamu kena tulis nombor dalam perkataan dan juga dalam bentuk angka. Okey. Okey, untuk pecahan satu contoh je cikgu tunjuk. Sebab pecahan cara bacaan dia senang. Akil, perut memulas, pergilah tandas. Nanti tengok balik rakaman.
Okey. Satu per dua sama macam bacaan pecahan biasa. 1/2, 1/4, 6 1/2, 3 1/4. Okey. Yang penting cuma kena tambah juta di belakang. Itu saja. Untuk pecahan cikgu tak tunjuk banyak sebab pecahan dia biasanya tak banyak kesilapan yang dibuat. Yang banyak kesilapan dibuat adalah apabila melibatkan nombor perpuluhan. Okey. Jadi ini adalah kerja rumah kamu. Okey. Cikgu akan gunakan buku aktiviti Success A+ tu yang mana ada, boleh guna dalam buku terus, ambil gambar, turn in dalam GC. Okey. Kalau tak ada buku, print gambar yang cikgu masukkan dalam GC tu, okey, buat snap gambar, turn in dalam GC. Atau kalau tak ada buku, kalau tak boleh print, tak ada printer kat rumah, jangan paksa jangan paksa mak ayah kamu pergi print dekat kedai. Kamu salin je soalan tu dalam kertas atau dalam kamu punya buku tulis. Lepas tu kamu snap gambar dan kamu turn in dalam GC. Semua mesti turn in dalam GC. Ada buku, snap, turn in dalam GC. Boleh print, buat, turn in dalam GC. Tak ada buku, tak ada printer, salin dalam kertas dalam buku tulis, snap gambar dan turn in dalam GC. Okay, dalam GC tu kalau yang sebelum ni, yang dah hantar sebelum ni, cikgu dah semak dah. Okay, cikgu dah semak dah kamu punya tu, boleh tengok balik. Yang ada edited tu semua yang telah cikgu semak. Yang baru hantar cikgu tak semak lagi. Okay. Okay, selepas hari Ahad cikgu dah fokus untuk minggu ni punya kelas. Jadi siapa yang hantar lambat tu, dia kira turn in late lah. Tapi tak ada masalah lah turn in late pun. Kamu hantar nanti, ada masa nanti cikgu akan check untuk yang sebelum ni. Okay. Kita tunggu kejap. Jangan live lagi meeting dan insya off dulu mic. Surat berapa? Buku surat berapa cikgu dah tunjuk dalam tu. Dalam GC tu cikgu dah tulis muka surat 8. Okey, kejap. Buku tu muka surat 8. Ni. Ni. Sekejap. Cikgu ada buku tunjuk ni. Ni. Ini dia punya bahagian. Dia tulis kat atas tu nombor hingga 7 digit muka surat 8. Kejap Akil, 5 minit je dah nak habis dah. Okey, ini dia punya ni. Okey, muka surat 8. Dalam GC tu pun cikgu dah tunjuk dah. Okey, so jangan off lagi, jangan keluar lagi. Cikgu nak ambil kehadiran dulu. Okey, jadi itu saja untuk kelas hari ni. Ada 5 minit lagi, mungkin ada yang nak masuk kelas lain, ada yang adik nak guna pula. Okey, jadi buat tugasan dalam GC tu mesti turn in dia sebelum hari Rabu minggu depan. Cikgu bagi masa seminggu untuk satu muka surat. Okey, buat terus lagi bagus. Jangan nak tangguh-tangguh sebab sekejap je. Okey, jadi terima kasih yang ada kelas hari ni, yang dapat tengok rakaman pun terima kasih. Yang mana nak tengok balik rakaman nanti pun tak ada masalah. Okey, nanti cikgu akan post dalam kelas. Okey, jadi terima kasih semua. Untuk kelas hari ni kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih cikgu ke? Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okey. Cikgu. Adik ke atau masuk kelas lain?